Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif sallallahu radhiyallahu anhu. Dan ada pada riwayat lain situ yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Di dalam riwayatnya, kum summa jitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajalastu ilaihi bil masjid wa huwa ma'a asabat minas sahabah. Kemudian daripada sudah aku makan khurma itu, maka dan aku minum air, datang aku kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke masjid. Lalu duduk aku bersamanya di dalam masjid itu. Padahalnya ia baginda sallallahu alaihi wasallam beserta satu kumpulan daripada sahabatnya. Wata'alaina Mus'ab bin Umair fi burdah lahu marku'ah, masyaallah, bikuruwatin wa kana an'amal ghulamin bil makkata wa arfa'u wa arfa'uhu anshan. Tiba-tiba tampak pada kami seorang daripada sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama yang bersama pindah daripada Mekah ke Madinah, nama ialah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat kaya, keluarga yang sangat mewah di Mekah. Maka disanggup meninggalkan kekayaan dan kemewahan di Mekah bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, berhijrah meninggalkan kesenangan dan kekayaan dia tadi, dengan memakai satu kain kecil, 4 persegi yang ada kain itu puncanya bertampal dengan kulit kambing. Masya Allah, mana pakaian yang bertampal. Mus'ab bin Umair pernah satu ketika dengan sebabnya mengalir mutiara air mata baginda sallallahu alaihi wasallam melihatkan keadaan Mus'ab. Sebab Mus'ab bin Umair ini orang yang kaya, tiba di Madinah pakaian sudah bertampal. Maka Rasulullah menitis air mata baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan kena sedih apa, mengingatkan pengorbanan sanggup dia berkorban bersama baginda sallallahu alaihi wasallam sebab dikenal ya kemuliaan, ketinggian, kelebihan, ya harga tingginya ketinggian Rasulullah SAW. Dia sanggup tinggalkan dunia yang sedikit walaupun besar pada pandangan mata ahli dunia. Dan dia telah syahid dalam peperangan Uhud. Dia syahid, dan jenazah dia bila diterik, kain dia tutup kaki, kepala dia nampak. Bila dia angkat kain selimut dia tutup kepala, kaki dia terbuka. Itu hebat sekali. Kain pun tak cukup. Akhirnya Rasulullah mengarahkan supaya kepala dia ditutup dan kaki dia ditutup dengan rumput izkhir, rumput jenis macam rumput lalang yang kering, yang tutup. Itu hebat tak hebat pengorbanan Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Namanya ialah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dengan memakai satu kain kecil 4 persegi yang ada kain itu, punca dia bertampal daripada kulit kambing. Maknanya kain pun koyak tampal itu. Padahal adalah ia seorang budak yang sehabis-habis sedap duduk di maknanya di Madinah dulu, ya, dengan nikmat mewah cukup, segenap perkara padanya lebih daripada mana-mana budak, ya, pada masa ia di Mekah. Jadi di Mekah tak boleh lawan dia punya mewah kekayaan ni, tapi dia sanggup buang semua tu, ya, demi bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan dia dihadiahkan antara syahid dalam perang Uhud. Dan sehabis-habis senang, lenang, sukacita kehidupannya cara dunia. Kalau di Mekah dulu tak ada orang boleh lawan dia, orang panggil anak korporat besar, kaya besar, tapi dia sanggup berkorban meninggalkan semua. Falamma ra'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zakara fihi minan na'im wa ra'ahu halahu allati huwa 'alaiha fazarafat ainahu fabaka. Ini Rasulullah menangis tadi. Maka tatkala melihat akan dia oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan halnya demikian itu,
lalu teringat ia akan halnya yang ada ia di dalam negeri nikmat dunia itu dengan senang lenang kehidupannya di Mekah dulu, dan telah dilihatnya akan hal ahwal Mus'ab, tiada ada hal itu pada masa di Mekah. Di Mekah bukan begini keadaan dia, kan? Kalau kena orang sekarang kan, itulah engkau bawa Islam sampai menyusahkan. Ini tak disuruh oleh Islam. Oh, di mana pandai kita tak suruh lah. Dengan Islam ikut dia. Ada banyak kepala otak orang Melayu macam tu kan. Wah, ni dah melampau. Bawa Islam sampai tinggal dunia apa. Dia tak tahu sahabat Nabi. Sampai tinggal pakaian bertampal kan. Kita pakaian kita susah tak tampal lagi kan. Maknanya apa? Islam tidak menghalang nikmat dunia. Islam tidak boleh menghalang nikmat dunia. Tapi bila bertembung mana besar dunia dengan urusan dengan Allah, urusan Allah lebih besar. Ya, kita sanggup gadaikan benda tu. Maknanya bukan makan, minum, kesenangan tu benda tu tak penting, tapi ada benda lagi penting daripada itu. Apa yang lebih penting? Urusan kita dengan Allah Ta'ala. Selamat kita dengan Tuhan, selamat segala-galanya. Sangkut dengan Tuhan, sangkut segala-galanya. Ya. Sahabat sanggup. Ini mana hasil kehaibatan tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghasilkan mana sahabat-sahabat yang handal-handal, semua peringkat wali besar kan. Dia sanggup berhijrah, meninggalkan kesenangan dia demi untuk mencari keredaan Allah Ta'ala. Ya. Itu dia orang mengaji kan, mengaji pondok apa semua. Sahabat lain buat dah pakai kereta, dia pakai motor, kawan naik zikal kan. Tak apalah, susah tak apa. Demi kita nak mengutip, mengambil benda mutiara besar. Betul Al-Imam Asy-Syafi'i bila anak murid dia yang mengaji belajar dengan dia, dia tengok kawan-kawan sebaya semua dah dapat nikmat dunia kan, dia duduk kepik kitab. Imam Syafi'i kata pada anak murid apa? Igmid absarahum. Ya, agmid absarahum, kejamlah mata kamu. Bawa tak pandang je lah, kata Imam Syafi'i. Fa innal ilma khairul mawahib, ilmu yang kamu ambil tu ialah kurniaan besar daripada Ta'ala, lebih besar daripada dunia yang orang dapat. Kalau kena sekarang macam kau ni apa nak jadi, orang lain semua dah senang, engkau tu hegi begini ni melampau. Islam kau buat ni melampau, rupanya kepala otak dia teruk masuk air. Silap sebab mereka jahil dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat ni perjalanan. Mereka menganggap Islam tu ukuran mereka sendiri yang jahil. Sebab mereka tak kenal mana besar, mana kecil, mana benda yang hebat, mana benda yang sebaliknya, mana yang tinggi, mana rendah pun mereka tak tidak ukur. Ini dia. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam paling tinggi, tak ada benda yang boleh mengatasi Islam. Urusan Islam urusan paling tinggi. Urusan kita dengan pencipta dia, Tuan milik segala-galanya. Allah. Dan telah dilihat akan hal ihwal Mus'ab yang ada halnya pada masa di Mekah, lalu mengalir air mata, langsung menangis ia sallallahu alaihi wasallam. Setelah tengok pengorbanan dia, menitis mutiara air mata baginda Islam. Air mata baginda ibarat mutiara dan cantik ini. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, antumul yaum khairun am iza wudi'a ala ahadikum bizfunatin min khubzin wa lahmin warihin alaihi bil ukhra wa gadan fi hillatun waraha fil ukhra wastartum buyutakum kama tasturul al-Ka'bah. Kemudian sabda Rasulullah SAW, sekalian kamu pada hari ini lebih baik atau apabila didatangkan pada masa pagi hari atas seorang daripada kamu dengan capah besar daripada roti dan daging. Hari ini kamu ni lebih baik daripada akan datang satu masa orang bermewah dengan makanan tu masa ni. Boleh makan daging, roti, wah spesial-spesialnya makan, dan roti tampal, telur goyang separuh macam nama. Sedap-sedap punya makanan tuan-tuan. Nak banding dengan hari ni kamu nampak susah makan apa semua, hari ni lebih baik, Nabi kata. Lagi masa akan datang yang tak boleh nak banding, hari kau dengan aku ni lebih baik. Mana sebab tu zaman Rasulullah zaman terbaik.
khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun ialah kurunku, kata Nabi SAW. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang ini kurunku, sahabat. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian kurun ini sahabat tabi'in. Kemudian summal sakata, kemudian Nabi diam. Bermakna 3 kurun saja yang diaku oleh Rasulullah SAW. Kurun baginda SAW, kemudian kurun sahabat dan tabi'in. Yang kemudian ini semua dah tak ada dalam akuan. Cuma Nabi berikan kita 2 pegangan besar, Al-Quran wa Sunnah. Itu saja. Dan didatangkan sebelah petang pula atas dia dengan yang lain pula. Mana pagi makan lain, petang makan lain, lauk lain, malam lain pula. Wah, ikan bakau, patah bakau kepala dia. Ya, wow, kami sedap ini ingatkan. Itu zaman bukan zaman yang terbaik. Ya, zaman terbaik ni zaman kita sekarang, kata Rasulullah SAW. Dan berpagi-pagi pula didatangkan pakaian yang bagus-bagus, pagi-pagi dah bersolik. Dia menghadap cermin dia setengah jam. Ya, hijau sana hijau, pakaian banyak kan, 3 gobok pakaian dia. Orang pakaian selai 2, dia 2 lemari pakaian dia. Ya, sebelah petang pula dengan yang lain pula. Wah, tak sempat petang, tengah hari dah tukar baju lain pula. Kan, macam-macam, itulah perangai golongan ghafilin yang lalai. Dan ditutupkan kamu akan rumah-rumah kamu sebagai tutup daripada Kaabah, ya, terutama bila apa tuan? Bila nak raya lah, kok risau dia tuan, kelambu kalau tak ganti lansi, macam tak sempurna hidup. Padahal lansi yang ada kami cantik lagi tuan, 5 tahun boleh pakai lagi. Tak boleh. Ya, macam dia rasa apa, batal hari raya tu kalau tak ganti lansi. Menengong dia macam kena tungau. Itulah gila ni kepala manusia yang lalai dan hidup tak kena tempat, fokus kehidupan dia tak kena, lari meter. Dia jadi hamba kepada benda lain. Ditutup pula dengan Kaabah, rumah macam kelambu Kaabah, dahsyat. Yang ni sekalian kamu itu karam dalam nikmat dan mewah. Hidup kita kalau banding hidup sahabat, maut kita tuan memang terlampau mewah lagi kita ni. Lepas tu tak cukup lagi nak mewah lagi. Apa nak jawab tak tahu akhirat tu. Di dalam kehidupan dan banyak di sisi sekalian kamu perkara yang mananya yang dikendaki nafsu, ya, oleh kanan kiri depan makan semua sedap-sedap, hebat-hebat. Ya, orang dulu kalau pergi mengaji ke Kelantan tu jalan kaki dia tuan ni, ikut rel kereta api, ada seorang sejarah dia. Ya, hebat. Jauh kan. Kita hari ni tekan minyak aja belum berdesuk kan. Tu pun tak sampai ke. Kalau tak sampai mensui betul ni. Ada kereta pun tak sampai mensui betul. Mati dia baik berhidup. Ada kena makan, cari duit, makan, kumpul harta. Yang dalam kandang tu lebih hebat, lebih cantik. Dan banyak pakaian, banyak mata benda, kan? Sana tanah di sana tanah. Geran tanah di 2 kaki tinggi. Ya, dia kaya raya dan betul tak cukup lagi nak beli tanah lagi dan lama-lama memaham tanah tu masuk dalam liang lahat tu dan perkakas rumah pula, hebat-hebat dan yang buat pasal masuk rumah dia termenung gitu. Masuk tandas dia kalah bilik air kita kan. Bilik air dia dengan tempat tidur kita kalah tempat tidur kita. Bilik air dia sinar-sinar dia punya dahsyat dan itu dalam kita Ikam Abi Madian kan, dia ceritakan keadaan orang tu berbeza. 4 orang kan datang masuk dalam istana raja, ya, yang tukang kayu dia masuk istana temenung, hebat sungguhlah kayu-kayu binaan rumah sultan ni. Yang tukang besi tengok besi ni besi import mana. Yang barang canggih pula tengok perkakas sultan hebat. Masuk waliullah, apa dunia akhirat lagi hebat gitu. Habis. Wali masuk kata apa di istana ni, semua tak ada harga kat Tuhan. Akhirat lagi dahsyat esok. Baca kul huwallah 10 kali dan kita dapat satu mahligai. Mahligai paling kecil syurga 10 kali ganda dunia macam. Memang al-hayat ba'dal mamat mimma la yuqal, mimma la yutrakul aql. Kehidupan selepas kematian besok akal tak boleh nak tangkap, kehebatan juga dahsyat. Lebih kurang bandingan ni macam orang dalam alam perut rahim ibu. Ya, dia rasa alam rahim cukup hebat dah. Dia keluar dunia terperanjat dia. Besarnya dunia ni kan. Macam tu lah kita keluar dunia menghadap sana tuan. Kalau dia min ahlil jannah, pada syurga tengok tu hebat tak hebat. Sabar je lah sebentar, kan lama sangat. Kan. Tuan cerdik dia sabar sikit sebentar, ya, maka dia dapat kehasilan natijah besar untung di sana besok. Ya. Adakah ini masa lebih baik
Masa ni makan mewah, kenderaan mewah, harta benda banyak, bukan, bersalin-salin pakaian berwarna aneka warna, makanan lazat-lazat, macam-macam nama. Adakah lebih baik daripada zaman ni bersama aku ni, Nabi kata? Jawab dia, zaman kau bersama aku lebih baik. Tak boleh tukar dengan nilai dengan dunia. Ataupun sekarang lebih baik daripadanya. Bila didengar oleh sahabat-sahabat Nabi SAW sabdanya salam demikian, lalu dijawabnya mereka itu, kulna bala nahnu yaumaizin khair. Ada kena pegang kalam ni, ya. Apa dia kata? Kulna, kata sahabat, bal nahnu, bahkan kami, yaumaiz, hari ini bersama dengan engkau ya Rasulullah SAW, khair, lebih baik daripada hari yang engkau tidak ada di zaman itu. Zaman hari yang ada Rasulullah di zaman itu itulah zaman yang terbaik. Zaman kita ni Rasul tak ada, kemudian sahabat dah tak ada, tabi'in dah tak ada, tabi'in pun tak ada. Yang tinggal apa? Sakai-sakai banyak. Yang tinggal cakai-cakai hujung dan, ya. Kalau buah nak buah penghujung banyak kotak mangkau banyak. Yang special pun tak ada. Kalau hari kerja kahwin dah tinggal apa? Masak asam tulang gitu. Yang special dah sejuk tulang dah berminyak. Itulah kaedah nak bandingkan zaman dulu zaman baik. Sebab tu Syekh Ibrahim Al-Laqani dia tulis dalam kitab dia, Jawharut Tauhid, wa kullu khairin bittiba iman salaf. Tiap-tiap kebaikan ada pada mengikut orang yang dahulu, bukan orang kendian. Orang kendian ni banyak buat rosak kan, pahaman macam-macam sekarang kita tengok, ya. Dengan pahaman yang tak betul, hak yang tak betul, batin tak betul lah, Syiah ni lah, Wahabi macam-macam dan ni. Zaman dulu clear betul. Jadi sebaik-baik zaman, sebaik kurun ialah kurun yang ada padanya baginda sallallahu alaihi wasallam, dan yang ada padanya pengganti baginda sahabat-sahabat dan tabi'in, ya. Kurun kita ni kurun dah jauh sangat. Tatafarraga lil ibadah, itu dia. Zaman dia kata nahnu yauma izin khair. Zaman kami bersama engkau ya Rasulullah lebih baik sebab tatafarraga lil ibadah, lapang kami senang beribadat. Sebab zaman yang macam ni orang nak takut ibadat kan. Yang dah sebut leka dengan dunia mereka, pagi petang siang malam berambat kepala otak dia sama dunia kan. Ya, sampai teruk tak teruk dalam semayang pun dia bawa dunia lagi. Dia buat kira-kira dalam semayang. Kul bal antumul khair, kul antum al-yaum khairun. Kemudian jawab kami ya Rasulullah SAW, bahkan kami pada hari cukup lengkap dengan serba-serbi itu lebih baik. Ya, boleh kami kuat ibadat, ya bagi ibadat saja. Jawab Rasulullah SAW, tidak begitu, bahkan sekalian kamu pada hari ini lebih baik dan lebih afdal daripada hari itu. Mana bila sahabat ditanya Nabi mana baik, tengok sedap buat ibadat kan, dah kaya-kaya. Nahnu yaumaiz, pada hari itu baiklah. Dapat maknanya taparrah ibadat, dah senang kan. Kata bal antum yaumul khair, ni hari ini lebih baik Nabi kata. Ya, sahabat bayangkan maknanya hari bersama dengan Nabi itu, maknanya berbayangkan dengan kemudahan. Ni banyak kita cakap macam ni kan. Kita insya-Allah kalau senang besok, masya-Allah, kita dah kaya senang, suka semua ada senang, nak ibadat senang, dah ada lain cerita. Di baban tempat lain kan. Macam dia buat temerang lah, kita ni masa tak ada sekarang ni, insya-Allah pencen besok kita buat dah, kita memang lepas pencen dia mancing ikan. Dia duduk tepi kolam. Ya, kalau qalbi tidak bersih jangan ceritalah. Sebab ilmu qalbi ilmu paling tinggi, ilmu roh ilmu paling tinggi. Dia settle roh dalam qalbi, semua settle. Tu hadis Nabi itu. Ya, inna fi jasadi bin Adam mudghah. Idza salahat sa'ir jasad kullu wa idza fasada sa'ir jasad. Wa la wahil qalb. Dalam jasad anak Adam seketul daging, bila dia baik semua baik. Bila dia rosak semua rosak. Itulah al-qalb, hati. Dia ilmu yang membincangkan qalbi, itu ilmu tasawuf, itu tauhid khas yang paling hebat. Dia settle dan settle. Kalau tidak dia temerang kan. Dia dah ada masa lapang, lain cerita je. Lepas tu Nabi kata, nikmatani maghbunun kasirun minan nas al-far' as-sih wal faraq. Tu hadis sahih Bukhari Muslim. Dua nikmat ni banyak manusia tertipu dengan dia. Apa dia? Sehat. Satu lagi faraq, masa kosong. Dia tidak reti menjadualkan masa dia dengan Allah. Dia reti menjadualkan masa dia dengan nafsu. Dengan nafsu boleh. Oh, masa ni sini. Sini buat kerja ni. Oh, itu detail dia buat jadual. Dengan Tuhan dia tak nak buat jadual. Lebih kurang ya. Kita semayang ke? Tak semayang. Macam tu je lah. Ya. Itulah orang yang tidak kenal Tuhannya dengan sebenar kenal. Dan sekarang lebih banyak kamu suka, ya, beramal akan amal yang saleh. Adapun apabila kamu kaya,
tentulah tiada peluang berbuat amal. Dalam kepala semua dah fikir harta, lagi ke projek, lagi sana nak minta Islam ni, nak ejas ni, ini ada sangkut habis kan. Dan semayang dibawa benda tu, ya, lagi lebih daripada sekarang, kerana banyak dunia yang diharapkan. Kita kiblat roh dia sudah kepada dunia, kepada makhluk, bukan kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kena betulkan kiblat dulu kan? Ya, kita betulkan kiblat. Yang kita rasa sepanjang pun nak baca surah panjang-panjang, kiblat tu betul. Kau baca surah 2 juz sekalipun, kalau kiblat tak menghadap, tak sah mayang. Mana kiblat hati kita, betulkan dulu dengan Tuhan. Kalau dah betul, insya-Allah, ya, banyak sikit dunia pun tak ada hal begini. Tapi kalau kalbi dia tak betul, ada masalah. Bila Tuhan uji sikit kan habis semua. Masalah 108. Sahabat Nabi SAW kena kelaparan pula. Mana ujian? Diuji dengan al-ju'. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Kami akan uji kamu dengan sedikit daripada ujian. La nabluwannakum bi syai'in minal khauf, ketakutan, ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kurang harta benda, semua ujian-ujian Tuhan ini. Dan sahabat Rasulullah SAW semua dah menjalani benda ni dan telah dipimpin oleh Rasulullah SAW dalam mengatasi suasana. Ya, sahabat-sahabat hebat benda ni. Sebab tu Nabi kata asabikan nujum, sahabatku seperti bintang di langit. Bi'ai muqtadaitum ihtadaitum, yang mana kamu ambil nasihat kamu dapat petunjuk Allah Ta'ala. Sesungguhnya sahabat-sahabat Nabi SAW banyak orang yang dapat kelaparan perutnya, tidak jumpa makanan pada masa mereka itu berserta dengan Rasulullah SAW. Mana ujian kelaparan bagi sahabat biasa kan? Ya, ada yang makan 3 hari, ada yang 6 hari tak makan badan kan? Kita tak makan 6 jam dah pusing kan? Alamak, ni pukul 10 makanan tak sampai lagi. Ya, ni breakfast. Macam-macam bunyi dan ni. Pukul 10 dia tengok jam tu lain macam, dia angkat tangan. Dah time. Ingatkan nak sembahyang duha, baru nak melantak. Restoran melantak. Macam-macam tuan ni. Dah tak ada nama ni ubur. Allah. Ini sahabat tu. Dan Rasulullah SAW pernah kena kelaparan tu. Berhari-hari sebagai datang khabar daripada hadis-hadis. 3 hari pernah Rasulullah tak makan. Dalam perang menggali parit handak, begitu juga tambat perut dengan batu kan. Perut dah tak makan kosong, ikat dengan batu. Rasulullah punya perut yang mulia diikat dengan batu. Kita pula perut keras macam batu. sumbat. Sebab tu di antara pandangan ahli sufi ialah sunnah yang paling besar apa? Kita berrabitahkan sentiasa dengan Rasulullah SAW. Tahu rabitah? Pertamatan kalbi kita sentiasa dalam semua ahwal. Kita nak makan, rabitahkan dengan Rasulullah SAW. Kita rasa kita duduk dengan Nabi zaman Nabi, macam mana cara Nabi makan. Kita nak berjalan, cara macam mana cara jalan Nabi kita ikut. Ya, semua. Kat mana sahaja kita berada, baru kita dapat tengok. Bila kita makan, tengok Nabi makan macam ni, Nabi jeruk, Allah, jauh kita jauh. Baru kita istighfar banyak. Ya, ni dirabitahkan dengan apa? Dengan malaun banyak. Dengan kapi, orang tu saya buat hidup begini. Situ dia buat. Dia mencontohi orang-orang yang jauh dengan Tuhan. Contohi dengan orang yang paling dekat, wa Rasulullah SAW. Ya, kepada kata laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillah. Ada pada Rasulullah tu uswatun hasanah, ikutan yang terbaik. Maka nak ikut kenapa dan? Kena ingat. Dah ingat baru kita boleh ikut. Kalau tak pernah ingat, ikutnya mana? Baik, ingatkan baginda sallallahu alaihi wasallam, banyakkan selawat, kemudian banyakkan berrabitah rohani kita dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua mereka itu dapat kelaparan dalam negeri Madinah ini, ya. Semua sahabat dah mengalami benda ni. Kerana tidak ada apa sesuatu yang dalam tangan maupun makan dan pagi, kerana yang pertamanya mereka itu baru pindah dari Mekah ke Madinah dengan meninggalkan segala harta kekayaan mereka dan rumah tangga mereka, terutama Mus'ab. Tak ada seorang boleh challenge dia punya kesenangan di Mekah. Dia sanggup tinggal bontang. Ya, sampai sangat dia berpakaian bertampal-tampal di Madinah. Kalau kena orang seorang pun tafsir kepala otak dia gila, ini melampau. Ini ekstrim. Ya, adalah diukur dengan kepala dia. Keduanya, tidak mereka itu kuat berhadap dan berpegang atas harta, bahkan mereka itu kuat tawakal dan menyempurnakan ibadah itu. Dia punya apa? Fokus hidup dia dan, ya, mendahulukan ibadah daripada yang lain. Dan apa yang disuruh Ta'ala dan Rasulnya. Tidak mereka itu bersungguh-sungguh hati berhadap kepada mengisi perut. Mana bukan perut terjadikan matlamat kehidupan dia.
Tapi itu merupakan keperluan saja, bukan tak makan pun. Quran bersuruh kulu, makan, washrabu, minum, tapi wala tusyrifun, jangan melampaui. Melampaui di segi pengambilan, melampaui di segi penumpuan dan sebagainya. Dia menumpukan pemikiran dia pada perut, itu salah. Ya. Sekadar isi itu tak perlu, kaimatun, beberapa suap, sebab kita bukan malaikat, perlu, tapi bukan matlamat. Mengiki perutnya dan nafsunya, maka dengan kerana menjunjung suruh Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW, maka turun ujian Allah Ta'ala dengan tidak cuma makan berhari-hari, ya, dengan tidak jumpa makan berhari-hari tak jumpa. Tidak jadi maknanya liar hati mereka itu kepada agamanya, bahkan makin kuat peluknya akan agama. Masya Allah, lagi diuji tu lagi dia kuat, ya. Sebab tu kita tengok dalam perang Ahzab kan, Allah Ta'ala tunjukkan sikap para sahabat dalam menempuh ujian, menandakan apa? Iman mereka makin naik, bukan mereka iman mereka bergegar, dia lagi kuat. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tu sahabat. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzab, tatkala para tentera Islam yang anak didik Rasulullah SAW dalam perang Ahzab, ra'al mu'minuna al-ahzab, bala tentera Ahzab dah mengepung tentera kan Ahzab kan. Atau dikenal perang Handak, gali parik itu panggil Handak. Ahzab tambah Hizbun, satu kumpulan, satu puak. Kalau kita satu parti, dua puak ni dia berkumpul semua menghalakan serangan pada baginda sallallahu. Hebat tak hebat? Apa sebab dia tengok kepungan begitu hebat? Qalu haza ma wa'adallahu wa rasul. Inilah janji Allah dan Rasul. Maknanya bila kita pegang kuat dengan agama, lagi kuat Tuhan akan uji. Maknanya orang tu sudah ada nilaian di sisi Tuhan. Kalau batu itu batu yang ada campuran logam emas, dia sudah diambil, akan dibakar untuk menghasilkan pakaian emas yang mahal. Kalau batu geribil dapat anak antan. Ingat tu, bila kita diuji, mana orang tu sedang diangkat martabat dia. Maka sebab tu dalam ujian kita kena syukur bagi ahli makrifat. Kalau ahli syariat dalam ujian dia sabar, lain, ya, sebab dia tahan. Ahli makrifat tak, dia tengok ujian tu nikmat. Adapun ahli syariat biasa ni dia tengok ujian sebagai ujian, dia perlu bersabar. Ahli makrifat dia tengok ujian tu hadiah, lepas tu disyukur kepada Allah Ta'ala, mana dia akan diangkat martabat dia. Haza ma wa'adana Allah wa rasul wa ma zadahum illa imana wa taslima. Tidak menambah mereka, makin iman mereka makin kuat, dan taslim, penyerahan kalbi dia dengan Tuhan makin mantap. Itu sifat para sahabat yang dididik oleh Rasulullah SAW dalam menghadapi ujian, ya, itu hebat. Yang kita pula kadang terbalik. Alamak, aku dah pegang Islam pula makin susah. Dulu aku tak semayang, senang. Itu ukuran syaitan ni. Sebab dia tak tahu pemberian Tuhan tu ada dua. Tuhan beri ada dua, satu nikmat, satu istidrat. Bila kita dapat nikmat, ya, kita makin kuat ibadat, alhamdulillah, tu nikmat betul. Tapi kalau dapat nikmat, Allah Ta'ala tak ingat semayang, tidak, tu kan nikmat, itu istidrat, permuaan, dimuakan untuk disentap, dibaling dalam neraka gitu. Ya, itu dia tak faham tengok. Ada sampai keluar mulut dia, orang tu tak semayang pun senang, kita semayang tak senang. Oh, kau semayang nak senang. Kau nak tukar semayang dengan senang, oh, tu bukan tukaran dia. Tukaran semayang ialah mardatillah, tu lebih tinggi. Tidak ada benda paling tinggi dalam hidup manusia ialah rida Tuhan. Wa ridwanum minallahi akbar. Rida Tuhan tu paling besar. Dia dapat rida Tuhan segala-galanya dia dapat, terutama di akhirat itu, ya. Allah beri pada orang yang mendapat rida. Radhiyallahu anhum wa radu an. Siapa dia duduk taraf ni? Zalika liman khasyah. Orang yang ada khasyah, gurun hati dia dengan Allah Ta'ala. Khasyah rabbah, yang gurun akan Tuhan. Mana kalbi yang cantik menghasilkan kegurunan, itulah orang yang duduk dalam keadaan mendapat rida Tuhan. Allahumma ja'alna minhum. Dan tidak mereka bersungguh-sungguh hati berhadap pada mengisi perut dan nafsu, maka dengan kerana menjunjung suruh Allah dan Rasulnya, turun ujian Allah dengan tidak jumpa makan berhari-hari. Tuan tes dia, ya, tidak jadi liar hati mereka pada agama, bahkan makin kuat pautnya, peluknya akan agama Allah Ta'ala, dan berkukuh dan kuat sabar atas apa kesusahan dan kesempitan dalam Islam itu. Tidak sekali-kali ujian Tuhan itu memberi goncang iman mereka, bahkan lebih memantapkan lagi iman para sahabat radhiyallahu ajma'in. Masya-Allah. Allahumma ja'alna. Bahkan kuat juga beribadah pada tiap-tiap waktunya, dan lapar itu mereka itu tahan akan dia, ya.
Seorang wali 7 hari tak makan tuan. Kemudian diminta tambah 3 hari lagi. Terbalik tuan. Kita pula pengarung dah 7 hari nak tambah maut dia. Sebab apa? Dia rasakan rahsia dalam al-ju' lapar. Sebab Nabi dia kata iza aqallu rajul atuma muli ajau kunuran. Bila seorang sedikitkan makan, maka batin hati dia akan dipancar nur. Dia 7 hari tak makan kan, terang menerang kalbi dia dengan Tuhannya, ya. Tu kalau orang geti cari jalan Tuhan, kata jalitan Tuhan, habislah duduk jalan syaitan. Dan lapar itu mereka itu tahan akan dia. Dan di sini telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi akan khabar hadis sedikit daripada sahabat yang kena kelaparan, maka ditolong oleh Nabi SAW dengan sedikit perkara yang mengenangkan hati mereka itu, dan reda mereka itu akan perbuatan pertolongannya Nabi SAW yang sedikit itu, ya. Dan kata hadisnya begini, an Abi Hurairah annahu asabahum ju' fa'atahum Rasulullah SAW tamratan dan, ya, tamar itu gitu. Allah, kita tamas kotak kena membuang ni, tak boleh makan. Diriwayatkan daripada seorang bagi sahabat bagi Rasulullah SAW, namanya Sayyidina Abi Hurairah, Sayyidina Abdul Rahman bin Sakhrin nama dia. Tu Abu Hurairah tu bapak kucing, sebab dia tunggu banyak kucing, lalu segelarkan dia bapak kucing. Radhiyallahu an. Dan katanya bahawasanya mereka itu kena kelaparan pada satu riwayat dalam kitab yang lain, itulah mereka, ya, 7 orang. Bila dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat dia akan kelaparan mereka, maka diberi akan mereka itu oleh Rasulullah SAW, ya, sebiji kurma, sebiji inlan. Kalau kita akan lapar sendiri, bagilah sekotak, kan. Dia sebiji adalah bagi sebiji kurma, tiap-tiap seorang ambil sebiji, masya-Allah. Itulah yang dimakan jadi penahan lapar dia, ya. Kalau kita sebiji telan ni nanti lagi gigi. Dan dengan barakah pemberian baginda Rasulullah SAW itu memadakan mereka serta kuat sabar atas kelaparan tadi. Itu di antara apa? Sifat-sifat sahabat yang didedahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang ditarbiyah oleh baginda SAW di kalangan sahabat yang dinukilkan dalam sirah, menjadi panduan besar kepada kita dalam menerusi, ya. Maknanya jalan liku-liku ujian-ujian yang sengaja diletakkan oleh Allah Ta'ala sebagai menundukkan orang tu orang pilihan. Mangkana fi dinihi sulba istaddah bala'u. Orang yang paling kuat agama dia, lagi kuat Tuhan akan uji dia, ya. Terbalik, ya. Kita kalau nak kita dah kuat agama selak, kita bagi dia selak dunia dah, Tuhan diuji lagi kekasih dia lagi diuji hebat. Itu dia antara cara ya Allah SWT mengolah akan hamba-hamba ni yang diangkat martabat dia. Kemudian masalah 109, wallahu a'lam.